Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurfarina binti Musri, nomor metrik BE21110061. Industri Walid bukan satu industri yang baru di Malaysia. Namun sejak kebelakangan ini, penuaian sarang burung ini telah diusahakan secara besar-besaran dan memberi peluang yang menguntungkan. Dalam tempoh lebih sedekat ini, pengusaha-pengusaha telah menerokai kaedah-kaedah dan teknologi-teknologi baru dalam industri ini untuk mempertingkatkan pengeluaran sarang burung. Sarang burung Walid adalah sejenis sarang burung yang boleh dimakan atau lebih dikenali sebagai edible bird nest dalam bahasa Inggeris. Ia merupakan makanan eksotik dan popular sejak zaman dahulu lagi, khususnya dalam kalangan masyarakat Cina di Malaysia. Sarang burung Walid ini diperolehi daripada pelbagai spesies burung Walid yang dihasilkan melalui air liur burung-burung ini yang telah mengeras. Sarang yang telah mengeras ini kemudiannya dituai untuk kegunaan konsumer. Ia dianggap sebagai hidangan eksotik yang sangat bernilai disebabkan jarang ditemui dan nilai nutrisinya yang berkhasiat kerana liur burung Walid ini mempunyai protein yang tinggi serta kalsium, zat besi, kalium dan magnesium. Sarang burung Walid sudah sejak lama diolah menjadi makanan eksotik dengan harga jual yang sangat tinggi nilainya. Namun di sebalik harganya yang selangit, sarang burung Walid juga dicari kerana dipercayai memiliki berbagai kandungan gizi dan manfaat yang baik untuk tubuh badan. Produk sarang burung Walid ini dari segi kesihatan, ia dapat melancarkan darah pembuluh, menambah selera makan dan membantu membaiki saluran pencernaan. Ia juga dapat mengurangkan dan mencairkan kahak, malah boleh melegakan batuk. Bagi perempuan yang mengandung, ia juga dapat mengurangkan rasa sakit lebam yang terdapat di pinggul serta mampu menguatkan paru-paru bayi dikandung. Selain itu, ia juga mampu menguatkan urat dan tulang serta meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Apabila kanak-kanak memakan produk dari sarang burung Walid ini, ia juga dapat membantu penyerapan nutrisi kanak-kanak tersebut. Bagi kaum lelaki yang kuat merokok, ia juga dapat mengurangkan kesan nikotin pada badan dan mencegah serangan bara dan serangan jantung. Di samping itu, produk sarang burung Walid ini juga mengandung kalsium yang dapat membantu badan untuk meningkatkan penyerapan vitamin B12. Selain itu juga, ia menjadi ejen terbaik untuk melambatkan proses penuaan dan membantu dalam pembiakan sel dan pertumbuhan tisu badan manusia. Kita pergi kepada kecantikan daripada produk sarang burung Walid. Yang pertama, ia dapat mengajarkan kulit muka. Yang kedua, ia membantu memutihkan dan memulihkan wajah bagi lelaki, terutamanya wanita. Apabila kita sering makan sarang burung Walid ini, ia menjadikan kedut muka kurang dan beransur pulih. Sarang burung Walid ini bersifat sebagai antioksida sehingga menjadi wajah bebas dari sebarang radikal bebas dan dapat membaiki masalah kulit yang kompleks serta eksema dan lain-lain. Ia juga mengurangkan iritasi atau kegatalan pada kulit dan mempercepatkan pemulihan tisu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syafina binti Ibrahim, nomor matriks BE21110062. Seterusnya ialah bahagian objektif kajian. Objektif kajian pertama ialah mengenal pasti latar belakang asal-usul sarang burung Walid tempatan yang terdapat di Sabah. Dan yang kedua, mengenal pasti kelebihan dan khasiat yang terdapat dalam sarang burung Walid. Objektif kajian yang ketiga ialah menganalisis kriteria-kriteria yang boleh didapati dalam sarang burung Walid tersebut. Dan yang terakhir, yaitu objektif kajian yang keempat, menghuraikan cabaran-cabaran untuk memperkenalkan produk sarang burung Walid. Saya Muhammad Asrul bin Tola, nomor metrik saya BE21110002. Industri terkini yang menjadi kegelian ramai ialah industri sarang burung Walid. Sarang burung Walid kaya dengan khasiat untuk kesihatan dan juga kecantikan. Oleh kerana itu, Real Food Farm harus benar-benar mengetahui ciri-ciri burung Walid seperti bentuk fisik dan perilakunya. Hal tersebut berguna terutama apabila ingin mencari sarang burung Walid yang diidam-idamkan oleh orang ramai. Ada beberapa jenis sarang burung Walid yang biasa ditemui di dunia.
Setiap jenis sarang burung walet ini memiliki kriteria yang khusus dan yang berbeda, serta perilakunya dalam membuat sarang burung yang berbeda antara satu dengan yang lain. Persoalan yang terakhir adalah cabaran-cabaran untuk memperkenalkan produk sarang burung walet. Tidak dinafikan bahwa perniagaan sarang burung walet mempunyai banyak cabaran yang harus ditempuhi untuk berjaya dalam berniaga produk sarang burung. Terdapat 3 kaedah kajian yang dilakukan dalam penghasilan produk sarang burung walet, iaitu yang pertama adalah kaedah pemerhatian, yang kedua adalah temu bual dan yang ketiga adalah rujukan. Apa itu tujuan pemerhatian? Tujuan pemerhatian adalah untuk mengukur pembalik ubah penyelidikan. Ia juga bertujuan untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi dalam pengeluaran produk sarang burung walet. Pemerhatian dilakukan terhadap industri-industri kecil dan berskala besar atau individu atau organisasi tempatan yang merupakan pengeluar produk sarang burung walet. Seterusnya, kaedah kajian temu bual. Temu bual dilakukan terhadap individu atau organisasi sekumpulan individu, khususnya penuai tempatan sarang burung walet yang dilakukan melalui cara bertemu dan berbual mengenai sarang burung walet. Ianya bertujuan mencapai objektif kajian seperti cabaran-cabaran yang dihadapi oleh mereka dalam pengeluaran sarang burung walet dan menjaga kualitinya. Rujukan pula dilakukan melalui rujukan ilmiah seperti rujukan buku-buku jika ada, rujukan laman web untuk mendapati bagaimana, kenapa dan mengapa sarang burung walet ini menjadi salah satu produk tempatan yang perlu dikomersialkan. Kriteria-kriteria dalam pengeluaran produk sarang burung walet yang dihasilkan melalui elemen, reka bentuk dan juga warna. Mengapa reka bentuk ini merupakan elemen yang penting dalam penghasilan produk sarang burung walet? Pentingnya reka bentuk dalam penghasilan sebuah produk kerana penghasilan reka bentuk yang kreatif dan inovatif boleh meyakinkan para pelanggan bahawa produk yang dihasilkan merupakan sebuah produk yang bagus. Oleh itu, reka bentuk produk sarang burung walet yang pengkaji hasilkan adalah dengan penghasilan reka bentuk eksklusif dan dengan logo yang menggambarkan sarang burung. Mari kita bahaskan tentang warna pula. Warna yang digunakan dalam elemen reka bentuk produk juga mempengaruhi jualan produk yang sesuai dengan cita rasa pengguna dan pembeli produk sarang burung walet yang bermutu tinggi. Terdapat pelbagai kepentingan warna dalam reka bentuk sesuatu produk yang dihasilkan dalam sebuah industri kecil-kecilan juga industri berskala besar, iaitu di mana penggunaan warna sebagai visual yang merupakan satu cara yang penting dalam reka bentuk warna untuk pembungkusan seperti kotak, bekas minuman atau makanan yang mencirikan warna yang kontra dan tulisan yang menarik. Jadi, jom kita tengok macam mana dan bagaimana reka bentuk kotak yang dikatakan eksklusif untuk produk sarang burung walet yang dihasilkan oleh pengkaji. Kriteria seterusnya adalah kriteria kesesuaian. Kualiti kesesuaian dapat didefinisikan sebagai terminologi pengurusan kualiti yang mengukur nilai, jumlah atau faktor pengukuran lain dengan mana produk, perkhidmatan yang disediakan atau bahan, sistem pembuatan atau perkhidmatan yang menyediakan mencapai sasaran kualiti atau menyimpang dari standar penanda aras yang ditetapkan atau garis panduan operasi lain yang boleh dikelaskan kepada 4 kriteria utama seperti klasifikasi kecil, utama, kritikal, serius atau yang lain-lain serupa. Pengadilan produk dan perkhidmatan menetapkan dan mengembangkan titik penilaian dan penanda aras tertentu untuk barang mereka yang dihasilkan berdasarkan faktor seperti pengalaman, keperluan pelanggan, dan lain-lain. Kita pergi kepada pemasaran, iaitu dari segi kriteria. Menurut W. Stanton, pemasaran didefinisikan sebagai suatu sistem total dari kegiatan perniagaan yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan. Strategi pertama bagi pemasaran ialah mempunyai pelan pemasaran yang kukuh. Strategi pemasaran ini mempunyai jangka masa pendek dan pelan jangka masa panjang. Oleh itu, orang ramai seharusnya menguasai pemasaran digital yang canggih dan kreatif untuk meningkatkan jualan produk seperti produk sarang burung walet.
Kita pergi kepada cabaran bagi persaingan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, persaingan bermaksud perihal bersaing dan perlawanan untuk atas mengatasi. Setiap pesaing yang menjual produk akan menghasilkan idea yang lebih kreatif untuk memasarkan produk jualan mereka seperti produk sarang burung walit. Para penjual ini juga akan menghasilkan ide yang kreatif seperti pemukusan yang cantik, mencuba memberi rasa makanan agar dapat menarik perhatian ramai pelanggan untuk membeli produk jualan mereka. Oleh itu, para penjual seharusnya mengikuti tren semasa untuk memperbaiki perniagaan mereka, terutama produk yang mempunyai banyak persaingan seperti sarang burung walit. Cabaran bagi perubahan cuaca. Perubahan cuaca di negara Malaysia ini amat baik untuk membuat rumah bagi burung layang-layang. Hal ini disebabkan cuaca yang bagus akan dapat menghasilkan sarang burung walit yang baik dan berkualiti. Cuaca khatulistiwa di negara Malaysia ini yang berdarjah 28 hingga 30 ini menyebabkan burung layang-layang mencari tempat untuk tinggal seperti di gua dan lain-lain. Kawasan rumah burung yang terbaik ialah berdekatan dengan hutan disebabkan cuaca yang agak sejuk dan dengan kehadiran tumbuh-tumbuhan hijau berbanding rumah burung yang dibuat di kawasan bandar. Selain pengurusan rumah burung walit, isu perlesenan rumah burung itu juga turut menjadi cabaran dalam membangunkan industri sarang burung walit. Isu ini telah timbul sejak kebelakangan ini, termasuklah perlesenan rumah burung walit di beberapa buah negeri yang akan menjejaskan perkembangan industri yang berpotensi tinggi ini. Dalam hal ini, Peraturan Perlindungan Hidupan Liar telah menjelaskan bahawa spesies itu hanya boleh diternak di tanah pertanian yang terletak di kawasan luar bandar selain habitat asalnya iaitu gua. Dengan ini, terdapat banyak rumah burung dibina dan rumah kedai diubah suai menjadi rumah burung di bandar berhampiran bersisiran pantai, di kawasan ladang dan sebagainya. Berkaitan dengan isu ini, pembangunan industri burung walit ini seharusnya perlu dilakukan secara sistematik dengan mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, mereka yang memohon lesen untuk mengusahakan sarang burung walit di bahagian bandar perlu mengambil kira risiko-risiko akibat penternakan itu dan perlu mengusahakan mengikut definisi undang-undang. Antara cabaran yang dihadapi dalam pengeluaran sarang burung walit yang pertama adalah penyediaan yang sukar. Kerana sarang burung walit diambil menggunakan tangga khas yang dibina menggunakan buluh dan rotan juga tali yang dililit di pinggang sebagai langkah keselamatan kepada penuai sarang burung walit. Khasnya sememangnya pengusaha sarang burung walit itu sendiri seperti pengusaha sarang burung walit di Gua Madailah Datuk Sabah. Seterusnya adalah kos sarang burung walit yang dikatakan kos tinggi. Hal ini kerana ianya merangkumi penyediaan rumah burung untuk ternak sarang burung walit dan dijaga dengan penuh prosedur dan dikawal rapi supaya tidak berlaku kerosakan kepada sarang-sarang dihasilkan oleh burung walit itu sendiri. Dan yang ketiga adalah cabaran dihadapi oleh pengusaha dan penuai sarang burung walit adalah ada di antara sarang burung walit yang telah dibersihkan, telah rosak dan telah hilang semasa proses pencucian sarang burung walit. Namun dengan itu, tidak hairanlah mengapa sarang burung walit ini yang berkualiti ditawarkan dengan harga yang sangat tinggi. Dengan ini, mari kita sama-sama melihat bagaimana penuai tempatan dan industri-industri mencuci dan membersihkan juga membentuk sarang burung walit itu menjadi produk yang berkualiti. Selain daripada suhu, kelembapan dan persekitaran rumah, kehadiran haiwan pemangsa serta haiwan perosak juga merupakan salah satu perkara yang menjadi cabaran bagi menjamin produktiviti sarang burung walit. Haiwan pemangsa yang terdapat di dalam rumah burung walit kebiasaannya memakan anak burung atau burung dewasa, manakala haiwan perosak kebiasaannya akan mengganggu sarang burung dengan memakan atau merosakkan struktur bentuk sarang burung tersebut. Apabila struktur bentuk sarang burung berubah, secara tidak langsung ia menyebabkan penurunan harga sarang burung walit tersebut. Bukan itu sahaja, kehadiran haiwan pemangsa dan haiwan perosak juga secara tidak langsung akan menjejaskan tingkah laku burung walit untuk pulang ke sarang kerana burung tersebut akan menganggap rumahnya kini tidak selamat untuk dijadikan tempat tinggal dan akhirnya akan berpindah ke rumah burung walit yang lebih selamat. Hal ini seterusnya akan menjejaskan pendapatan pengusaha sarang burung walit tersebut. Akhir sekali, cabaran yang hadapi dalam mengusahakan industri sarang burung walit ini adalah boleh menjadi puncak kepada sesuatu penyakit. Walaupun belum ada kes-kes penyakit yang dilaporkan berkaitan dengan penternakan burung walit,
tetapi ada kemungkinan air yang bertakung dalam kolam di premis akan menyebabkan nyamuk membiak jika tidak dirawat dengan betul. Kebersihan najis dalam sarang juga perlu dititikberatkan kerana ia boleh menyebabkan pembiakan bakteria jika tidak dibersihkan dengan betul dan dilakukan sanitasi. Dengan ini, aktiviti pemantauan dan persempelan perlu dijalankan setiap masa mengikut jadual termasuk premis yang kedudukannya jauh daripada kawasan bandar supaya tidak berlakunya pencemaran bau dan udara yang boleh mengundang ketidaksenangan masyarakat sekeliling dan menjadi punca kepada sesuatu penyakit. Itu pengiklanan atau iklan. Pengiklanan atau iklan adalah bahagian yang tidak dapat dipisahkan daripada proses atau aktiviti dalam dunia perniagaan dan dunia pemasaran sesuatu produk atau perkhidmatan. Oleh itu, terdapat beberapa aspek dalam periklanan yang perlu diterapkan, iaitu yang pertama adalah komunikasi lisan atau dalam Englishnya communication verbal. Komunikasi lisan yang dimaksudkan ialah berbentuk perbualan, ucapan, pembentang, mesyuarat dan perbualan telefon. Seterusnya, apa itu komunikasi bukan lisan ataupun dalam English communication non-verbal. Komunikasi bukan lisan bermaksud komunikasi bertulis dan komunikasi bahasa badan, di mana komunikasi bertulis berbentuk memorandum, surat menyurat, laporan bertulis dan email, dan juga komunikasi bahasa badan berbentuk atau boleh dilihat melalui air muka, mata, pakaian, kaki dan tangan, gaya berjalan, ruang atau jarak, berjabat tangan dan kaedah sentuhan. Kebanyakan periklanan yang dihasilkan seluruh pelosok dunia semuanya diterapkan aspek komunikasi lisan dan bukan lisan, dan amatlah jarang dilihat adanya iklan yang tidak bersifat iklan di mana tidak adanya animasi atau bahasa badan yang digunakan dalam dunia periklanan. Tuntasnya, iklan atau periklanan yang berjaya adalah iklan yang menekankan atau memasukkan aspek-aspek komunikasi supaya jualan dapat dilariskan. Seterusnya, aspek komunikasi yang perlu ada dalam iklan atau periklanan yang akan disiarkan kepada audiens adalah komunikasi pembujukan atau pemujukan. Pembujukan merupakan kaedah atau taktik yang digunakan dalam kempen untuk mendapatkan perhatian penonton terhadap imej yang ingin disampaikan. Keberkesanan usaha memujuk dalam memberikan gambaran tentang kejayaan seseorang untuk membawa perhatian seorang daripada pemilik dan sikap pendirian yang asal kepada sikap yang baru terhadap sesuatu. Pembujukan dalam periklanan atau penjual produk lazimnya memberikan maklumat yang positif terhadap produk dan perkhidmatan yang ditawarkan. Fokus utama adalah untuk memisahkan set pemikiran dan cara berpikir pelanggan terhadap produk yang ditawarkan. Kesimpulannya, industri sarang burung walit yang merupakan industri berkualiti dan bermutu tinggi sepadan dengan kos dan harga yang ditawarkan ke atas penghasilan produk-produk sarang burung walit. Penjagaan yang rapi dan baik ini mampu menghasilkan sarang burung walit yang berkualiti tinggi serta dapat mengeluarkan pelbagai produk sarang burung walit seperti makanan, air, obat-obatan, dan lain-lain. Berbagai kajian juga dibuat bagi produk sarang burung walit ini agar produk tersebut dapat berfungsi dengan baik sehingga membuatkan orang ramai mahu membelinya. Ia juga telah memberi manfaat kepada semua orang dari segi kecantikan dan kesehatan. Jelaslah bahawa produk sarang burung walit ini telah memainkan peranan yang penting dalam produk tempatan Sabah kerana Sabah mempunyai sarang burung yang berkualiti tinggi sehingga dapat menghasilkan produk kesihatan dan lain-lain.